Bismillah, bismillah. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tuan-puan, alhamdulillah, selamat datang saya ucapkan kepada tuan-puan ke kelas mengaji kita pada malam ini. Dan sebelum kita mulakan tuan-puan, saya nak tanya kepada tuan-puan, adakah tuan-puan dengar saya dengan jelas? Dan juga adakah tuan-puan melihat saya dengan jelas sebelum kita mulakan tuan-puan? Kerana saya nampak dekat sini line internet macam tak apa nak laju sangat, tapi insya-Allah tuan-puan, kalau tuan-puan dengar dengan jelas dan juga dapat lihat saya dengan jelas, insya-Allah kita akan teruskan sahaja kelas kita pada malam ini insya-Allah. Baik tuan-puan, InsyaAllah dalam masa sekitar 1 ke 2 minit lagi kita akan bermula insyaAllah. Sebelum kita mulakan tuan-puan, saya nak tanya tuan-puan apa khabar malam ini? Okey ke semua? InsyaAllah kita nak kena tengok juga komen-komen tuan-puan dekat sini insyaAllah. Harap-harapnya semuanya berjalan lancar malam ini. Okey. Okey, baik. Baik tuan-puan, insyaAllah seperti mana yang tuan-puan nampak di tajuk live kita pada malam ini, insyaAllah kita akan baca surah Al-A'la. Okay? Surah Al-A'la, surah yang ke-87, ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-19, ayat terakhir ya tuan-puan. Okay? Surah Al-A'la ini adalah surah yang ke-87 pada muka surat. Saya tengok semula dekat Al-Quran. Pada muka surat yang pada muka surat 592. Okey, muka surat 592. Alright. Okey, jadi saya tahu apa pasti, adakah sesi live kita ni jelas malam ni? Okey, harapnya jelas sahajalah ya insya-Allah. Okey, jadi tuan-puan, sebelum kita mulakan kelas kita pada malam ini, insya-Allah kita akan mulakan dahulu sesi kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik tuan-puan, sebelum kita mulakan kelas kita pada malam ini, tuan-puan, saya mohon jasa baik semua untuk like dan juga share sesi live kita ini agar lebih ramai lagi yang mendapat manfaat insya-Allah. Okey. Bukan selalu kita dapat bersama-sama membaca Al-Quran pada malam-malam ni insya-Allah. Dan tuan-puan, saya nak tanya kepada tuan-puan, malam ini malam yang ke berapa ya? Kalau kita kira-kira malam yang ke-20 berapa ya? Malam yang ke-23 ya? Malam yang ke-23, okey. Dan menurut kepada hint daripada Rasulullah SAW, malam-malam yang ganjil ini tuan-puan adalah malam-malam yang turun yang berkemungkinan besar. Ya, malam yang berkemungkinan besar turunnya Lailatul Qadar ya, Lailatul Qadar. Yang mana seperti mana sedia maklum tuan-puan ya, malam Lailatul Qadar ini adalah satu malam yang sangat-sangat special, satu malam yang semua umat Islam nanti-nantikan ya. Semua umat Islam nanti-nantikan satu malam ini. Kerana apa? Kerana malam inilah satu malam yang Allah Subhanahu Wa Taala sendiri dijamin dalam Al-Quran, lebih baik khairum min alfi syahr. Satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan tuan-puan, kalau malam ini, katakanlah kalau malam inilah turunnya Lailatul Qadar, masya-Allah. Kita baca ayat Al-Quran pada malam ini, sudahlah satu huruf daripada Al-Quran, ayat Al-Quran itu digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak 10 kali ganda. Kemudian jatuh pula pada waktu yang terbaik, iaitu pada waktu malam Lailatul Qadar. Bayangkan tuan-puan, berapa banyak pahala ganjaran yang kita dapat
yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita. Masya-Allah tabarakallah. Sudah pasti sangat banyak dan sudah pasti sudah tidak terhitung banyaknya ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan kepada kita. Masya-Allah. Jadi tuan-puan, kadang-kadang kita rasa macam kalau malam ini 24 tak apalah kot, bolehlah aku duk buat ngayam ketupat ke kan, duk masak kuih-kuih raya ke. Kalau malam ke-25 insya-Allah baru semangat sikit kan. Kita memilih-milih antara malam-malam yang genap dan juga malam-malam yang ganda tuan-puan. Tapi tuan-puan, percayalah sebenarnya bagaimana ulama-ulama yang terdahulu mereka menyambut hujung-hujung bulan Ramadan ini, bagaimana tuan-puan? Ialah dengan mereka meninggalkan segala urusan dunia. Kalau mereka berniaga, tinggalkan berniaga mereka. Mereka fokus untuk letakkan betul-betul tenaga mereka itu kepada melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana pada hujung-hujung inilah tuan-puan, pada hujung-hujung Ramadan inilah waktu yang sebenarnya kalau dekat dalam lumba lari tu, dia dah nak sampai ke garisan yang terakhir dah tuan-puan. Okey. Jadi pada waktu inilah sebenarnya kita patut all out dalam ibadah kita, all out dalam solat kita, all out dalam pembacaan Al-Quran kita, all out dalam sedekah kita. Kerana apa tuan-puan? Kerana Ramadan sebenarnya kita tak pasti adakah Ramadan akan datang lagi pada tahun depan ataupun tidak kepada kita. Mungkin kita dah meninggal dunia, na'udzubillah kan. Mungkin kita dah tak ada dah, ataupun mungkin kita dah tak boleh nak ibadah macam hari ini. Wallahualam, kita tahu apa yang bakal berlaku pada tahun hadapan. Sebab itulah tuan-puan, kita kena kaut betul-betul peluang yang ada pada hari ini untuk kita betul-betul melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-puan, tanpa membuang masa, mari kita sama-sama buka muka surat yang ke-591. InsyaAllah kita akan mulakan pembelajaran kita pada malam ini. Okey, sebelum tu saya alihkan sedikit kamera ni. Mungkin dapat macam mengganggu ayat Quran ni. Okey, saya alihkan sedikit ke sini. Okey. Alright. Okey tuan-puan, surah Al-A'la daripada ayat pertama sehingga ayat yang terakhir insya-Allah. Baik. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ayat pertama ni tuan-puan. Sabbihisma rabbikal a'la. Okey, baik, sekali lagi. Sabbihisma rabbikal a'la. Baik tuan-puan. Pada ayat sabbihisma rabbikal a'la ini ada beberapa perkara yang nak ditekankan. Iaitu pertama ialah perkataan sa. Okay, perkataan sa. Perkataan sa di sini tuan-puan ialah huruf sini sin. Okay. Huruf sin, okay, saya tukar dahulu warna dia. Huruf sin tuan-puan ada desiran. Okay, ulang kembali. Ada desiran. Okay. Macam mana bunyi desiran huruf sin ini? Macam tu. Okay. Sabbihisma rabbikal a'la. Jadi dia ada desiran. Okay, dia ada desiran yang mana kita kena jelaskan bunyi desiran tersebut. Macam tu, okey. Okey. Dekat huruf ba di sini tuan-puan. Okey, saya besarkan dekat sini. Dekat huruf ba ini ada tanda sabdu. Okey, ada tanda sabdu. Okey. Apabila kita berjumpa dengan sabdu di sini, kita kena jelaskan huruf ba tersebut sab. Okey. Sekali lagi sabbihis. Okey, itu yang kedua. Okey, yang ketiga pada huruf ha di sini tuan-puan. Pada huruf ha di sini kita kena tekankan huruf ha ini seolah-olah kita sedang membaca ha yang pedas. Okay? Dia berbeza dengan ha yang simpul itu. Kerana kalau ha yang kita panggil ha streka, kalau saya kecil-kecil kita panggil dia sebagai ha streka kan. Ha streka ini kita kena baca dengan ha pedas. Macam mana baca dia? Sabbihis. Macam tu ya. Sabbihisma rabbikal a'la. Baik. Kemudian yang seterusnya tuan-puan, saya nak sentuh pada perkataan al-a'la di sini. Okay? Pada perkataan al-a'la, yang pertama tuan-puan, kita kena sebut alif ini dengan jelas. Okey, alif di atas bunyi dia ialah a. Okey. Kemudian ain mati bertemu dengan alif di atas bunyi dia ialah a'la. Bukan bunyi dia a'la. Okey, kadang-kadang kita ada terbaca tersilap tuan-puan. Kita baca a'la sebab kita nak tebalkan huruf tersebut. Okey. Bacaan tersebut kurang tepat ya tuan-puan, kurang tepat. Bacaan yang tepat ialah sabbihisma rabbikal a'la. Okey, a'la macam tu ya, cara baca dia. Okey, baik. Kita baca sekali lagi. Sabbihisma rabbikal a'la. Alright. Kita baca sikit terjemahan dia. Bertasbihlah mensucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi dari segala sifat-sifat kekurangan. Okay, ayat pertama. Baik. Kemudian kita pergi kepada ayat yang kedua.
Alladhi khalaqa fasawwa. Sekali lagi. Alladhi khalaqa fasawwa. Baik. Tuan-tuan, pada ayat yang kedua ini ada satu perkara yang saya nak sentuh kepada tuan-tuan, iaitulah pada perkataan zal. Alladhi. Okey. Alladhi. Di sini ada huruf zal, yang mana huruf zal kita kena keluarkan lidah. Kita kena keluarkan lidah. Bacaan dia ialah alladhi, macam tu. Okay, sekali lagi. Alladhi. Alright. Kita kena keluarkan lidah. Dia beza dengan, nanti kita akan jumpa huruf zal. Huruf zai. Okay, huruf zai. Huruf zai kita tak boleh keluarkan lidah. Kalau huruf zal, kita kena keluarkan lidah. Baik, kita baca sekali lagi. Alladhi khalaqa fasawwa. Baik. Kemudian tuan-puan, pada huruf yang kedua yang saya nak sentuh di sini ialah pada perkataan kha. Okey, perkataan kha. Kha di sini tuan-puan kita kena baca dengan jelas. Okey, kita kena baca dengan seolah-olahnya kha itu keluar daripada kelongkong di sini. Okey, itu tempat keluar kha ini. Bacaan dia ialah kha. Okey, sekali lagi. Kha. Allazi khalaqa fasawwa. Okey, bacaan dia kena keluar daripada kelongkong. Itu makhraj hurufnya. Okey. Kemudian tuan-tuan, pada huruf waw ada sabdu. Okey, pada huruf waw ada sabdu. Okey, bacaan dia ialah fasawwa. Fasawwa. Kita kena jelaskan huruf waw tersebut. Okey, baik. Jadi bacaan ayat kedua ialah allazi khalaqa fasawwa. Baik. Kita baca terjemahan dia dekat sini. Yang telah menciptakan sekalian makhluknya serta menyempurnakan kejadiannya dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya. Alright. Allazi khalaqa fasawwa. Baik. Kemudian ayat yang ketiga, besarkan sikit. Wallazi qaddara fahada. Baik, kita baca sekali lagi. Wallazi qaddara fahada. Baik, tuan-puan. Ayat yang ketiga, wallazi, sama juga macam ayat yang kedua tadi tu. Okey, ada huruf zal. Okey, ada huruf zal dekat sini. Ada huruf zal. Jadi kita kena keluarkan lidah. Okey, kita kena keluarkan lidah. Bacaan dia ialah wallazi. Okey, baik. Kemudian tuan-puan, ada huruf alif ataupun hamzah dekat sini. Jadi apabila mad asli bertemu dengan hamzah selepasnya, kita kena baca dengan bacaan yang panjang. Okey, kalau sesiapa yang masuk dalam kelas di sini, okey, di Al-Baghdadi ni akan belajar. Okey, apabila mad asli bertemu dengan huruf hamzah, jadi hukum bacaannya ialah mad, apa dia? Mad jaiz munfassil. Okey, kena baca panjang sama ada 4 ataupun 5 ataupun 6 harakat. Okey, wallazi akhrajal mar'a, macam tu. Kita kena panjang sikit pada perkataan wallazi. Ada kat sini, dia ada tanda dia. Okey, Resam Usmani dah mudahkan kita untuk kita membaca ayat ini. Okey, baik. Kita baca sekali lagi ayat ini. Wallazi akhrajal mar'a. Okey, baik. Kemudian tuan-puan, dekat huruf ini sama juga huruf kha di sini. Okey, huruf kha di sini kita kena baca dia dengan makhraj huruf yang betul, iaitu akhrajal mar'a. Okey, baik. Kemudian yang ketiga tuan-puan, apa yang saya nak sentuh ialah pada perkataan mar'a di sini. Okey, pada perkataan al-mar'a. Di sini ada huruf ra ya tuan-puan. Ada huruf ra dekat sini. Okey. Jadi huruf ra secara asasnya dia ada dua cara bacaan huruf ra. Okey. Yang pertama dia baca dengan nipis. Yang pertama dia baca dengan nipis dan yang kedua dibaca dengan tebal. Okey. Macam mana bacaan dengan nipis? Kalau baca dengan nipis, huruf ra ini biasanya kita akan bacakan dengan senyumkan bibir kita. Okey. Kalau nipis kita akan baca dengan senyum bibir kita, dan kalau tebal kita seolah-olah macam kita muncungkan sedikit bibir kita. Baik. Kalau tuan-tuan perasan, kalau tuan-tuan tengok macam mana cara saya baca ya. Dekat sini. Wallazi akhrajal mar'a. Nampak tak? Okey. Mar'a dekat situ. Hukum ra mati di sini kita kena baca dengan tebal. Okey. Sebab apa tuan-puan? Sebab apa kita baca huruf ra ini dengan tebal? Kerana huruf ra ini yang pertama dia mati. Okey, huruf ra yang pertama dia mati, dan yang kedua sebelum dia hurufnya berbaris atas. Okey, hurufnya berbaris atas. Okey, baik. Macam mana formula dia kalau kita nak tahu? Okey, baik. Saya tuliskan dekat sini, tempat kosong sini. Baik. Huruf ra, okey, yang mati. Okey, huruf ra yang mati. Macam mana kita nak tahu formula sama ada huruf ra ini kita baca tebal ataupun nipis? Kita tengok huruf sebelum dia.
kalau sebelum dia berbaris atas ataupun berbaris hadapan, okey saya buat macam ni ya. Jadi bacaan dia tebal. Okey, itu bacaan huruf ra yang mati sebelum dia berbaris atas ataupun berbaris depan. Okey, dinamakan sebagai tarqiq dalam huruf ra ini. Okey. Baik, kalaulah huruf ra ini sebelum dia berbaris bawah, maka bacaan dia adalah nipis. Nipis. Okey. Jadi bacaan dia nipis. Kalau huruf ra itu mati, kemudian sebelum dia berbaris bawah. Okey. Jadi dalam kes yang ayat yang keempat ini, tuan-tuan, huruf ra ini mati, kemudian sebelum dia ada baris atas. Jadi kalau kita tengok kepada formula ini, huruf ra ini kita baca dengan tebal ataupun nipis? Kita kena baca dengan tebal. Okey, baik, betul, masya-Allah, kita kena baca dengan tebal. Jadi macam mana kita nak bezakan sama ada bacaan dia ni tebal ataupun nipis? Kalau bacaan dia tebal, kita kena baca dengan mulut tu seolah-olah macam muncung sedikit. Dan kalau kita baca nipis, kita seolah-olah baca ra itu dengan bibir kita senyum sikit. Okey, contohnya kalau dalam ayat ini, wallazi akhrajal mar'a, macam tu. Okey, kita baca huruf ra ini dengan tebal. Minta maaf ya, dekat sini ramai orang main mecun. Okey, jadi ada gangguan bunyi tu, saya minta maaf ya. Okey, baik. Alright, kita baca terjemahan ayat ini. Dan yang telah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan untuk binatang-binatang ternak. Okey, dan yang telah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan untuk binatang ternak. Alright. Kemudian kita pergi kepada ayat yang ke-5. Okey, ayat yang ke-5. InsyaAllah tuan-tuan, sedikit saja lepas ni, kita akan cuba tadabbur sikit apa yang kita boleh dapat daripada surah ini, surah Al-A'la ini. Okey, insyaAllah. Alright, kemudian ayat yang ke-5. فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى. Baik, sekali lagi. فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى. Baik. Tuan-tuan dan puan, dekat sini ada huruf ain. Jadi kita nak baca dengan betul lah huruf ain ini, bukan faja'alahu. Itu huruf hamzah. Okey, bacaan dia ialah faja'alahu, faja'alahu, macam tu ya. Alright, baik. Kemudian perkataan ghutha, huruf tha di sini tuan-puan. Huruf tha dia seolah-olahnya sama macam huruf zal. Dia kena keluarkan lidah. Okey, ada 3 huruf yang kita kena keluarkan lidah. Yang pertama huruf tha, yang kedua huruf zal, dan yang ketiga huruf dha. Tiga-tiga huruf ini kita kena keluarkan lidah. Okey, kita kena hati-hati ketika mana kita baca 3 huruf ini, sebab kadang-kadang kita baca dia dengan lidah yang tak terkeluar. Jadi cara bacaan itu kurang tepat ya tuan-puan. Cara bacaan yang tepat ialah kita kena baca dia dengan keluarkan lidah. Baik, cara bacaan dia ialah ghutha, ghutha. Macam tu ya. Baik, kemudian an dekat sini ada tanwin. Alright. Dekat sini ada tanwin. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan, formula di dalam Rasam Osmani sangat-sangat mudah tuan-puan. Kalau kita nak baca sama ada hamzah ataupun tanwin ini, dia kena baca dengan dengung ataupun tidak. Hamzah ataupun tanwin ini kita kena baca dengan dengung ataupun tidak. Kita tengok kepada tanwin tersebut. Okay, tengok pada tanwin tersebut. Saya keluarkan dekat sini formula dia. Kalaulah tanwin tersebut keadaan dia macam ni, sama rata. Okay, saya buat macam ni lah bagi senang nampak. Sama rata macam ni. Okay, keadaan tanwin yang sama rata, jadi kita kena baca dia dengan jelas. Okey, saya tulis dekat sini jelas. Okey. Kalau kita jumpa tanwin yang sama rata tuan-puan, kita kena baca dia dengan jelas. Okey, kita kena baca dia dengan jelas. Alright. Okey, sebelum tu dengan jelas ke tak suara saya? Saya takut tak jelas kalau tak jelas boleh cakap tak jelas kat situ, saya kuatkan sikit suara dekat mic ni insya-Allah. Okey. Baik. Kita sambung sikit. Kalau tanwin itu barisnya sama rata, kita tengok macam mana nak buat sini. Kalau macam ni kan, macam ni. Okay, sama rata macam ni, sama rata. Okay, jadi kita kena baca dia dengan jelas. Okay, andai kata tuan-puan, kalau tanwin tersebut tak sama rata, macam mana tak sama rata itu? Tak sama rata itu soalannya macam ni. Okay, okay, dia lari sikit. Yang belah atas ni dia ke atas ni sikit. Okay, yang belah bawah tu dia ke depan sikit. Okay, jadi tanwin yang macam ini kita kena baca dia dengan dengung. Dengung atau memasukkan. Okey, jadi itu adalah formula dia. Sangat mudah tuan-puan bila mana kita baca dengan Al-Quran Rasam Osmani. Masya-Allah tabarakallah, sangat mudah, dah dimudahkan untuk kita. Bila mana kita jumpa sahaja tanwin yang sama rata. Contohnya macam dekat dalam ayat yang kelima ini, tanwin yang sama rata ini, jadi kita terus baca dengan jelas. Kita terus baca dengan jelas. Macam mana cara bacaan dia? Ghusa'an ahwa.
Sekali lagi, ghusaan ahwa, macam tu. Okey. Jadi kita terus baca dia dengan jelas. Okey. Kalau tuan-puan mungkin yang ada yang belum belajar lagi tentang tajwid dan sebagainya, gunakan sahaja dulu kaedah ini. Kerana apa? Kerana yang lebih penting tuan-puan, kita baca dengan betul. Bukan kita hafal hukum tajwid yang mana satu, tetapi kita kena tahu bacaan yang betul dahulu. Itu yang lebih penting daripada kita kenal hukum tajwid tetapi bacaan kita juga salah. Okey. Jadi tuan-puan, kita kenal dahulu perkara yang paling mudah untuk kita baca Al-Quran, iaitulah pada tanwin ini. Kalau tanwin ini sama rata tuan-puan, tanwin yang sama rata, kita baca dia dengan jelas. Okey. Kita boleh ingat itu insya-Allah. Itu sangat mudah. Okey. Alright. Sekali lagi kita baca. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Baik. Yang seterusnya tuan-puan, huruf ha dekat sini sama juga. Huruf ha dekat sini kita kena baca dengan dia dengan ha pedas. Kita kena baca dia dengan ha pedas. Apa maksud ha pedas? Kita kena seolah-olah macam keluarkan huruf tu daripada atas kerongkong kita dengan bacaan yang ha macam tu. Okey, kita tak boleh baca dia daripada dalam kerongkong. Okey, kalau kita baca dia dalam kerongkong bunyi dia ha. Kan boleh dengar tak? Ha macam tu kan. Okey, tapi kalau kita baca ha striker ini, kita kena baca dia dengan ha pedas. Ha macam tu. Ahwa macam tu Alright, baik kita baca sekali lagi. Faja'alahu ghutha'an ahwa, macam tu Alright, itu ayat yang kelima. Okey, kita baca dia. Baca terjemahan dia. Kemudian ia menjadikan tumbuh-tumbuhan yang menghijau itu kering, berubah warnanya ke hitam-hitaman. Okey, baik. Setakat ini tuan-puan, kalau tuan-puan tak faham lagi apa yang dimaksudkan dengan terjemahan-terjemahan ini, tak apa, biar dulu. Bear with me dulu. Kita baca dulu ayat Al-Quran ni sampai dalam ayat yang ke-6, ke-7 macam tu. InsyaAllah kita akan tadabbur kemudian insyaAllah. Okey, baik. Kita masuk ayat yang ke-6. Sanuqri'uka fala tansa. Sekali lagi. Sanuqri'uka fala tansa. Baik. Tuan-tuan dan puan, dekat sini ada huruf qaf. Okey, dekat sini ada huruf qaf. Kalau saya tanya, huruf qaf ini adalah huruf apa? Biasanya kalau dah tahu tu mesti boleh jawab lah kan. Huruf qalqalah. Okey, apa yang dimaksudkan dengan huruf qalqalah? Huruf qalqalah kalau dimatikan, kita kena baca dia dengan lantunan. Kita kena baca dia dengan lantunan. Okey, baik. Macam mana cara bacaan dengan lantunan tersebut? Sanuqa. Macam tu. Okey, kita baca sekali lagi. Sanuqri'uka fala tansa. Macam tu Alright, baik. Kemudian dekat sini tuan-puan ada huruf nun. Huruf nun mati dekat sini Ada huruf nun mati. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan, satu lagi formula saya nak tunjuk kepada tuan-puan. Apabila kita berjumpa dengan huruf nun mati, kita nak tahu sama ada dia kena baca dengan dengung ataupun tidak. Sama ada dia baca dengan dengung ataupun jelas. Baik, kita tengok kat sini. Satu lagi formula saya nak tunjuk kepada tuan-puan. Yang pertama, nun mati macam ini. Yang kedua, nun mati yang ada tanda macam ni. Okey. Yang pertama, nun mati tak ada tanda. Yang kedua, nun mati juga tapi ada tanda. Alright. So, apa beza antara kedua-dua huruf nun mati ini? Yang pertama, kalau nun mati ini yang tak ada tanda, jadi kita kena baca dia dengan dengung ataupun memasukkan. Okey, sama dengan huruf tanwin yang tak sama tadi tu. Okey. Dengung memasuk. Okey. Kalau nun itu ada tanda, terus tuan-puan kita baca dengan jelas. Terus kita baca dengan jelas. Okey. Jadi tuan-puan, kalau jumpa depan sini huruf nun yang mati dan tak ada tanda, jadi maksudnya kita kena baca dengan dengung ataupun memasukkan nun tersebut ke huruf yang seterusnya. Alright. Kita tengok dalam ayat ini, ayat yang ke-6. Sanuqri'uka fala tansa. Sekali lagi. Sanuqri'uka fala tansa. Dengar tak? Macam mana saya dengungkan huruf nun tersebut? Nun tadi tu kita dengungkan dan masukkan sedikit pada huruf sin selepas dia tu. Okey. Jadi itu cara bacaan huruf nun yang mati tapi tak ada tanda. Okey, nun yang mati tapi tak ada tanda. Alright. Okey, baik. Kita keluar sikit. Okey, kita bacakan terjemahan dia tuan-puan. Kami sentiasa menjadikan engkau wahai Muhammad dapat membaca Al-Quran yang diturunkan kepadamu dengan perantaraan Jibril sehingga engkau menghafaznya dan tidak lupa. Alright. Okey, baik.
Tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah dalam kesempatan ini saya nak tadaburkan sedikit ayat daripada surah Al-A'la ini daripada ayat pertama sehingga ayat yang ke-7. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, perasan tak bila mana kita tengok dekat sini, ayat pertama Allah Subhanahu Wa Taala memuji, memuji zat Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, iaitu dengan bertasbihlah, mensucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi dari segala sifat-sifat kekurangan, yang maha tinggi. Al-A'la itu adalah salah satu daripada isim Allah yang al-husna, yang baik-baik, iaitulah al-a'la, Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang maha tinggi. Baik. Jadi tuan-tuan, dalam ayat pertama ini Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olahnya nak mengajak kita untuk kita mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah yang paling tinggi, Allah lah yang paling tinggi kedudukannya daripada makhluk-makhluk yang lain. Tuan-tuan dan puan, dalam kehidupan kita kadang-kadang kita merasakan bahawa mungkin bos kita yang paling tinggi, ataupun mungkin siapa-siapa kenalan kita yang lebih tinggi, kan, kedudukan dia daripada kita. Tuan-tuan dan puan, ketahuilah sebenarnya yang sepatutnya kita meletakkan yang paling tinggi itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tak boleh nak meletakkan makhluk yang lain lebih tinggi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa tuan-puan? Kerana Allah lah yang menciptakan kita, kan? Of course itu satu perkara yang sangat mudah untuk kita jawab. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala itu wajar untuk diletakkan di tempat yang paling tinggi. Okey? Dan kalau kita tengok ayat kedua, allazi khalaqa fasawwa. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita. Allah yang menciptakan sekalian makhluknya, yang menyempurnakan kejadiannya, kelengkapannya sesuai dengan keadaannya. Tuan-tuan dan puan, kalau kita tengok hari ini, mungkin ada di kalangan kita yang terasa down dengan musim PKP ini, kan? Mungkin ada di kalangan kita yang rasa susahnya keadaan hidup aku dalam musim PKP ini. Susahnya aku hidup dalam keadaan yang susah untuk berniaga dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, percayalah, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala sedang mengatur kehidupan kita. Ketika mana kita rasa down dalam kehidupan kita, maka itu sebenarnya satu titik tolak untuk kita bangkit lagi, untuk kita lebih berjaya selepas itu. Allazi khalaqa fasawwa. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menjadikan kehidupan kita itu macam mana. Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan keadaan kita, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan jalan kehidupan kita itu dengan sangat sempurna. Jadi apabila kita merasa down, kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, apakah hadiah yang kau nak berikan kepada aku, ya Allah? Apakah kelebihan-kelebihan yang kau nak berikan kepada aku ketika mana kau jadikan aku down dalam musim PKP ini, macam tu. Okey. Kemudian yang kedua, wallazi qaddara fahada, dan yang telah mengatur keadaan makhluk-makhluknya serta memberikan hidayah petunjuk jalan keselamatan dan kesempurnaannya. Ketika mana kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang maha tinggi, tuan-puan, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan sebanyak-banyaknya hidayah kepada kita. Fahada, sebanyak-banyaknya hidayah kepada kita. Bila mana kita rasa, ya Allah, aku tahu sebenarnya Engkau nak uji aku ketika mana musim PKP ini, ya Allah. Jadi aku berserah diri kepadamu, ya Allah. Maka ketika mana kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, pada waktu itu Allah Subhanahu Wa Taala akan turunkan sebanyak-banyaknya hidayah ke dalam kehidupan kita. Allah akan tunjukkan jalan keluar dalam kehidupan kita, tuan-puan. Syaratnya apa? Syaratnya kita kena rendahkan diri di hadapan Allah yang maha tinggi. Sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian tuan-puan, ini ayat yang saya paling suka sekali. Apa dia? Wallazi akhrajal mar'a. Dan dialah yang telah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan untuk binatang-binatang ternak. Mengeluarkan tumbuh-tumbuhan untuk binatang-binatang ternak. Al-mar'a, dekat sini saya bulatkan. Okay, al-mar'a, saya gariskan dekat sini. Ialah tempat yang binatang-binatang ternak makan. Okay, tempat yang binatang-binatang ternak makan. Contohnya kalau kambing, dia ada tempat makan dia, iaitu kandang kambing. Ataupun dia ada padang untuk kambing-kambing itu meragut rumput sebagai contoh. Jadi itu namakan sebagai al-mar'a. Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan tumbuh-tumbuhan ini untuk apa? Untuk memberikan binatang-binatang ternak kita makan. Okey, baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, faja'alahu ghutha'an ahwa. Bila mana Allah dah ciptakan tumbuh-tumbuhan tadi itu untuk diberi makan kepada binatang ternakan, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala buat? Kemudian ia menjadikan tumbuh-tumbuhan yang menghijau itu kering, berubah warnanya ke hitam-hitaman. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tanya kepada tuan-puan. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala bila mana menceritakan kepada kita tentang Allah itu maha tinggi, tentang Allah yang mengaturkan semua kejadian kita,
Dan kemudian tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan tumbuh-tumbuhan untuk kita makan, untuk binatang-binatang ternakan makan, dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan tumbuhan-tumbuhan tersebut kehitam-hitaman. Seolah-olahnya macam tak ada kaitan, betul tak? Seolah-olah macam apa kaitan antara rumput yang segar dan juga rumput yang hitam-hitam dengan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olahnya macam kita tak boleh nak connect dengan ayat yang sebelumnya. Itulah sebenarnya keindahan ayat Al-Quran. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kepada kita satu mesej, Allah tak sampaikan secara direct. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan dengan keadaan Allah menceritakan tentang alam, tentang kejadian, tentang rumput yang segar dan juga rumput yang hitam-hitam. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala berikan gambaran kepada kita rumput yang segar dan juga rumput yang hitam? Sebenarnya itu adalah gambaran, ini adalah apa yang dikatakan oleh tafsir, apa yang dikatakan oleh tafsir dan juga ulama tafsir. Okay? Sebenarnya apabila Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita rumput yang segar dan juga rumput yang kering, itulah gambaran hidayah petunjuk yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Apakah hidayah tersebut? Hidayah tersebut adalah Al-Quran. Saya ulang kembali bagi siapa yang menonton sekarang ni dan siapa yang akan tengok secara recorded nanti insya-Allah. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita tentang tumbuhan yang segar, al-mar'a dekat sini, okay, tumbuhan yang menghijau segar, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala kata akan jadi hitam, akan jadi kering kehitam-hitaman. Kenapa? Begitulah hidayah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, iaitu Al-Quran. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran kepada kita yang tengah segar-segar ini, pada waktu itulah kita kena nikmati Al-Quran itu sebenar-benarnya. Kita kena mengambil peluang itu dengan sebetul-betulnya. Ketika mana kita masih lagi sihat, ketika mana kita masih lagi ada peluang, kita masih lagi ada masa dan sebagainya, pada waktu itu kita kena jadi seperti binatang ternak yang sedang lapar, memakan rumput-rumput yang segar. Maksudnya apa tuan-puan? Maksudnya kita kena mengambil peluang ini sebetul-betulnya untuk kita belajar sungguh-sungguh Al-Quran. Untuk kita belajar betul-betul. Belajar mengaji Al-Quran, belajar faham Al-Quran. Kerana apa tuan-puan? Kerana hidayah ataupun Al-Quran ini satu masa nanti tuan-puan akan kering dan juga menjadi kehitam-hitaman. Maksudnya apa? Akan ada waktu di mana kita dah tak ada masa. Di mana kita dah mungkin pada waktu tu kita dah tak ada dah. Ataupun mungkin kita ada, tapi kita dah tak boleh baca Al-Quran. Itulah mesej yang disampaikan daripada ayat yang kelima dan juga ayat yang keempat ini. Bila mana kita ada peluang untuk belajar Al-Quran, kita kena grab betul-betul peluang ini. Seperti mana kita sedang lapar, memakan rumput-rumput yang segar. Seolah-olahnya macam itu. Kerana apa? Dalam fikiran kita, kita tahu, satu masa nanti tuan-puan, akan ada satu masa yang mana kita dah tak ada peluang ini dah. Kita dah tak ada masa, kita dah tak ada waktu, ataupun kita dah tak ada apa-apa resources untuk kita belajar Al-Quran. Jadi, sekarang inilah waktu untuk kita belajar Al-Quran. Mungkin kita ada kelas-kelas yang percuma untuk kita belajar Al-Quran. Mungkin kita ada kelas-kelas yang bersama-sama dengan kawan-kawan kita sebagai contoh. Kita ada grup WhatsApp, kita ada grup Zoom, kita ada grup Telegram dan sebagainya. Ambil peluang tersebut untuk kita belajar Al-Quran. Kerana apa tuan-puan? Akan ada satu masa nanti kita dah tak mampu untuk baca Al-Quran, tak mampu untuk bersama-sama dengan Al-Quran. Pada waktu itu jangan menyesal. Kerana apa? Rumput sudah jadi hitam. Masya Allah. Jadi itu adalah di sebalik ayat yang keempat dan juga ayat yang kelima ini. Dahsyat kan? Dahsyat, sangat-sangat dahsyat bila mana kita tadaburkan ayat yang keempat, ayat daripada ayat Al-Quran, insya-Allah. Okey, baik. Okey, kita sambung terus insya-Allah pada ayat yang ketujuh, okey? Oh, sebelum tu ayat kelima tak tadabbur lagi. Sanuqri'uka fala tansa, kami sentiasa menjadikan engkau wahai Muhammad dapat membaca Al-Quran dan diturunkan kepadamu dengan perantaraan Jibril sehingga engkau menghafaznya, yakni tidak melupakannya. Ini adalah gambaran Al-Quran itu sedang fresh lagi. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, pada waktu itu Nabi SAW masih lagi menghafal Al-Quran, betul? Dan pada waktu itu Nabi SAW masih lagi mengajarkan kepada sahabat-sahabat daripada Al-Quran, betul? Dan akan datang satu masa yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menarik balik semula nikmat Al-Quran tersebut daripada kalangan sahabat. Iaitu bila kita baca ayat ketujuh ini. Illa ma Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Baik, kita
tengok dahulu macam mana cara bacaan dia, hukum tajuk dia dekat sini. Illa, okey, mad asli dekat sini. Illa, ma, sama juga mad asli, kena baca ma, sya. Okey, baik. Dekat sini ialah mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil kena baca 4 ataupun 6 harakat. Mad wajib muttasil. Illa ma sya Allah. Baik. Kemudian kat sini tuan-tuan, Hamzah. Hamzah sini kita tak boleh baca dia Allah. Kan, walaupun pada perkataan Allah itu tebal, tetapi Hamzah dekat situ kita tak boleh nak tebalkan. Kenapa? Kerana Hamzah di atas A, bukan O. Okey, Hamzah di atas A. Jadi bacaan dia ialah illa ma sya Allah. Macam tu ya. Okey, baik. Next, innahu. Dekat nun ini tuan-tuan ada sabdu, jadi kena baca dengan dengung kerana dia adalah wajibul gunnah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Baik, jahra wa ma yakhfa. Okey, baik, tak ada apa dah dekat situ. Kita baca terjemahan dia. Kecuali apa yang dikehendaki Allah engkau lupakan, sesungguhnya ia mengetahui segala keadaan yang patut berlaku dan yang tersembunyi. Seperti mana yang saya cakap tadi tuan-tuan, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, pada waktu itu para sahabat mendapat waktu yang paling best sekali bila mana dapat belajar Al-Quran dengan Nabi SAW. Tetapi illa masya-Allah, sampai satu masa Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan untuk Nabi SAW wafat. Untuk Nabi SAW ditarik balik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada waktu itu sudah hilang nikmat daripada Nabi SAW untuk pembacaan Al-Quran. Illa masya-Allah. Wa nuyassiruka lil yusra, dan kami tetap memberikan kemudahan kepadamu untuk melaksanakan segala perkara agama yang mudah diterima oleh akal sihat. Okey, baik, kita baca sekali lagi ayat ke-8 ini. Wa nuyassiruka lil yusra. Baik, dekat sini tuan-tuan, sin ada sabdu ya. Sin ada sabdu, jadi bacaan dia ialah wa nuyassiru wa nuyassiruka lil yusra. Okey, baik, kita kena baca jelas huruf sin tersebut ya. Wa nuyassiruka lil yusra. Baik, ayat ke-9. Fadzakkir in nafa'atiz dzikra. Sekali lagi. Fadzakkir in nafa'atiz dzikra. Baik, tuan-tuan, sama juga pada huruf zal ini kita kena baca dengan keluarkan lidah. Okey. Macam mana cara bacaan dia? Fadzakkir. Fadzakkir. Okey, baik. Tuan-tuan, kemudian huruf ra dekat sini. Okey. Kita kembali kepada formula tadi. Huruf ra yang mati, kalau baris atas dan juga baris depan, kita kena baca dia dengan tebal. Kalau baris bawah, kita kena baca dia dengan nipis. Okey, macam tu. Alright. Kalau kita tengok dekat sini, fadzakkir, ya. Apa tengok dekat sini? Fadzakkir. Nampak tak macam mana saya baca? Fadzakkir, macam tu. Okey. Jadi bacaan dia kena baca dengan nipis. Okey, bacaan dia kita kena baca dengan nipis. Okey. Fadzakkir in. Okey, macam tu ya. Kita tak boleh baca dia fadzakkiru in. Itu bacaan dia dengan tebal. Okey, kalau baca dengan nipis, fadzakkir in nafa'atiz dzikra. Baik, tuan-puan, dekat sini ada nun mati. Okey, kita kembali kepada formula nun mati. Kalau tak ada tanda mati dekat atas ini, jadi kita kena baca dia dengan dengung ataupun masuk. Okey, tu formula dia, dengung ataupun masuk. Kenapa saya cakap dengung ataupun masuk? InsyaAllah kalau jumpa ayat yang berkaitan dengan yang tak perlu dengung tapi kena masuk, InsyaAllah saya akan tunjukkan. Yang pentingnya sama ada dengung ataupun masuk. Jadi kita baca dia inna fa'atiz dzikra. Inna fa'atiz dzikra. Baik, kita baca sekali lagi ayat ini. Fadzakkir inna fa'atiz dzikra. Okey, itu ayat ke-9. Kita baca sikit terjemahan dia. Oleh itu, berilah peringatan kepada umat manusia dengan ajaran Al-Quran kalau-kalau peringatan itu berguna dan sudah tentu berguna. Fadzakkir in nafa'atiz dzikra. Dalam kehidupan kita, tuan-puan, kita kena selalu memberi peringatan kepada diri kita, kepada keluarga kita dan kepada masyarakat. Sama ada dia orang dengar ataupun tidak, itu bukan urusan kita. Yang penting fadzakkir, itu sahaja. Kita kena ingatkan kepada diri kita, keluarga kita dan juga masyarakat kita. Andai kata dalam kehidupan kita ataupun dalam keluarga kita, kita tegur anak kita sebagai contoh. Janganlah solat lambat, janganlah solat lambat. Tup, masih lagi solat lambat, tuan-puan. Jadi, adakah kita nak berputus asa dan kita terus berhenti daripada memberi peringatan? No. Allah kata apa? Fadzakkir in nafa'atiz dzikra.
Dan berilah peringatan kalau peringatan itu berguna dan sudah tentu berguna. Urusan hidayah, urusan menerima hidayah itu bukan urusan kita. Urusan kita, kita hanya fadzakir, kita hanya mengingatkan keluarga kita. Ingatkan anak kita, ingatkan isteri kita, ingatkan keluarga kita. Ingatkan masyarakat kita. Tetapi urusan hidayah sama ada dia diterima oleh orang itu ataupun tidak, bukan urusan kita. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang akan bukakan pintu hati untuk mereka menerima mesej tersebut. Baik. Kemudian ayat ke-10, fayazakkaru man yakhsha. Sekali lagi. Sayadzakkaru man yakhsha. Okey, baik, kita baca sikit ayat ni. Okey, bacaan dia lah. Sayadzakkaru man yakhsha. Perhatikan tuan-puan, bila mana zal ada sabdu, jadi ketika mana ya tadi tu kita nak masukkan kepada zal, kita kena keluarkan juga lidah. Bukan sayadzakkaru man yakhsha, bukan macam tu. Kita kena keluarkan lidah ketika mana kita baca ya lagi. Sayad macam tu, okey. Sayadzakkaru man yakhsha. Baik. Kemudian tuan-puan, pada huruf nun ini, okey, kita kembali kepada formula tuan-puan. Huruf nun, kalau mati tetapi tiada tanda. Kalau mati tetapi tiada tanda dekat atas ni, macam mana cara bacaan dia? Dengung ataupun memasukkan. Dengung ataupun memasukkan. Okey. So kita baca dengung dekat sini. Sayadzakkaru man yakhsha. Okey, sekali lagi saya baca. Sayadzakkaru man yakhsha. Baik. Okey, kita baca sikit terjemahan dia. Kerana orang yang takut melanggar perintah Allah akan menerima peringatan itu. Okey, baik. Sebab itu tuan-puan, penting untuk kita mengajar keluarga kita takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana dengan takut Allah Subhanahu Wa Taala, mereka akan mengambil peringatan. Tetapi kalau kita berbuih mulut ni bagi peringatan kepada anak kita, kepada keluarga kita, tapi kalau mereka tak takutkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka peringatan itu susah untuk diterima. Okey, baik. Kemudian kita baca ayat ke-11. Wa yatajannabuhal ashqa. Sekali lagi. Wa yatajannabuhal ashqa. Baik. Tuan-tuan dan puan, dekat sini ada huruf nun bersabdu dekat sini, okey. Huruf nun bersabdu dekat sini, jadi kita kena baca dia dengan wajibul gunnah. Kita kena baca dia dengan wajibul gunnah. Jadi kita kena dengungkan dia. Macam mana dengung dia? Wa yatajannabuhal ashqa. Sekali lagi. Wa yatajannabuhal ashqa. Macam tu. Okey, baik. Yang lain tak ada apa nak sentuh kat sini kecuali ini satu huruf yang sangat sensitif tuan-puan. Okey, huruf shin. Kadang-kadang tuan-puan, kita baca huruf shin ini dengan huruf sin. Macam mana cara bacaan dia? Wa yatajannabuhal asqa. Ada juga yang macam-macam tu, okey. Dia tertukar huruf shin tersebut dengan huruf sin, okey. Jadi betul ke tidak bacaan macam tu? Kurang tepat. Okey, bacaan macam tu kurang tepat. Jadi bacaan yang betul ialah wa yatajannabuhal ashqa. Sekali lagi. Wa yatajannabuhal ashqa. Alright. Baik, kita baca terjemahan dia. Dan sebaliknya, orang yang sangat celaka akan menjauhinya. Orang yang sangat celaka akan menjauhi peringatan-peringatan yang diberikan tersebut. Okey. Baik, next. Ayat yang ke-12. Allazi yaslan naral kubra. Sekali lagi. Allazi yaslan naral kubra. Sama juga tuan-puan, huruf zal dekat sini saya akan ingatkan berkali-kali lagi tuan-puan, insya-Allah. Ini peringatan kita bersama-sama, insya-Allah. Bila mana kita berjumpa dengan huruf zal, kita kena baca dia dengan keluarkan lidah. Okey. Allazi, macam tu ya. Allazi. Okey. Kemudian yasla. Yasla huruf sad tuan-puan. Ada sifat hurufnya. Dia dinamakan sebagai as-safir. Kita kena baca dia dengan seolah-olah macam bersiul sedikit. Itu apa yang saya belajar ya. Allazi macam tu kan. Okey. Apa yang saya belajar daripada guru saya, semakin tajam siulan tersebut, semakin betul huruf yang kita baca. Semakin betul huruf sad tersebut. Okey. Jadi kita kena baca dengan allazi yas macam tu, okey. Seolah-olahnya kita macam bersiul sedikit dan siul itu mestilah tajam. Okey, mestilah tajam. Okey.
Alladhi yaslan. Okey, satu lagi tuan-puan, huruf nun dekat sini, huruf sabdu. Okey, nun bersabdu. Jadi bacaan dia ialah wajibul gunnah. Kita kena baca dia dengan dengung dua harakat. Alladhi yaslan naral kubra. Satu lagi tuan-puan dekat sini huruf ba. Huruf ba ialah huruf qalqalah. Jadi bacaan dia kita kena lantunkan apabila dia mati. Okey. Alladhi yaslan naral kubra. Macam tu, okey. Kubra. Okey, itu ayat yang ke-12. Maksud dia tuan-puan, dialah orang yang akan menderita bakaran neraka yang amat besar, iaitu azab seksaannya. Okey, ini cerita pasal neraka pula tuan-puan. Apabila peringatan tidak diterima, maka tahanlah azab seksa daripada Allah SWT di neraka nanti. Macam tu. Okey. Alright. Ayat ke-13. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Sekali lagi. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Baik. Huruf mim tuan-puan. Mim bersabdu sama hukum dia dengan nun bersabdu, iaitu wajibul gunnah. Kita kena baca dengan dengung dua harakat. Thumma. Sekali lagi. Thumma. Baik. Sebelum itu, huruf sa dekat sini, kita kena baca dia dengan keluarkan lidah. Thumma. Macam tu, okey. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Baik, itu ayat ke-13. Maksud dia apa tuan-puan? Selain dari itu, ia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup senang. Kan, tidak pula hidup senang. Kalau dalam pepatah bahasa Melayu dia kata apa? Hidup segan, mati tak mau, kan? Dia hidup seolah-olah macam mati, tak ada function pun, kan? Dia hidup tu seolah-olahnya mati. Tuan-tuan pernah tak tengok orang yang dihidup tetapi kehidupannya seolah-olah macam zombie, tak ada perasaan, tak ada spirit, tak ada roh. Hidup muka dia tak nampak ceria, muka dia masam, muka dia sedih dan sebagainya. Itu maksudnya hidup segan. Kalau mati tak mau maksudnya apa? Nampak macam mati tapi tak mati-mati lagi. Kan? Jadi kehidupan orang ahli neraka di dalam neraka nanti macam mana tuan-puan? Kehidupan mereka seperti hidup segan, mati tak mau. Kan? Dia hidup tetapi macam tak hidup dan dia tak mati. Maksudnya dia tak akan mati. Macam tu. Okey? Summa la yamutu fiha wa la yahya. Orang ini tak hidup, orang ini tak mati. Okey? Kemudian ayat yang ke-14, qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man tazakka. Okey, baik tuan-puan, pada huruf dal di sini, huruf qalqalah. Huruf qalqalah seperti mana yang kita sebutkan sebelum ini, huruf qalqalah kita kena sebut dia dengan lantunan. Okey, lantunan. Qad. Okey, ada 5 huruf yang kita kena lantunkan ataupun huruf qalqalah. Qa, ta, dal, ba, jim. Okey, qa, ta, dal, ba, jim. Dekat sini huruf qad, huruf dal, qad. Okey. Qad aflaha man tazakka. Baik. Tuan-tuan dan puan, dekat sini huruf ha sama juga kita kena sebut dia dengan huruf ha pedas. Dan juga dekat sini puan, huruf nun mati. Tetapi di atasnya tiada tanda mati. Okey. Dekat atasnya tak ada tanda mati. Jadi macam mana cara bacaan dia? Bacaan dia dengan dengung ataupun memasukkan. Dengan dengung ataupun memasukkan. Qad aflaha man tazakka. Sekali lagi. Qad aflaha man tazakka. Baik. Itu ayat yang ke-14. Okey, maksud dia ialah sesungguhnya berjayalah orang yang setelah menerima peringatan itu berusaha membersihkan dirinya dengan taat dan amal soleh. Okey, baik, itu adalah ayat yang ke-14. Okey. Alright. Okey, sekarang ni kita nak masuk cerita tentang orang-orang yang soleh pula. Tadi kita cerita pasal orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Kali ini kita nak cerita pasal orang-orang yang soleh pula. Okey. Dia bermula dengan orang-orang itu, mereka sentiasa membersihkan diri mereka dengan amal-amal soleh. Okey, ayat ke-15. Wa dzakara isma rabbih fa shalla. Sekali lagi. Wa dzakara isma rabbih fa shalla. Baik, sekali lagi tuan-puan, ada huruf zal dekat sini, jadi kita kena keluarkan lidah. Bacaan dia ialah wa dzakara. Wa dzakara. Wa dzakara. Okey, baik. Kemudian tuan-puan, huruf ra dekat sini. Baik. Satu lagi formula tuan-puan, tadi kita tengok huruf ra yang mati. Sekarang ini kita tengok huruf ra yang ada baris pula. Okey.
Macam mana cara bacaan dia? Sama juga, ra sama ada dibaca dengan tebal ataupun baca dengan nipis. Ra dibaca dengan tebal ataupun dengan nipis. Kalau ra itu berbaris atas ataupun baris hadapan, maka kita kena baca dia dengan tebal. Kalau ra itu berbaris bawah, jadi kita kena baca dia dengan nipis. Okey, jadi ini adalah formula dia. Kalau kita jumpa ra itu baris atas ataupun baris depan, kita kena baca dia dengan tebal. Dan juga kalau kita baca dia dengan nipis, kalau kita jumpa baris bawah, kita kena baca dia dengan nipis. Okey, baik, kita baca sekali lagi. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Sekali lagi. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Baik. Kemudian ma rabbihi fasalla. Sama juga tuan-tuan, dekat huruf sad dekat sini, kita kena baca dia dengan sedikit siolan. Kenapa? Sebab itu adalah salah satu sifat huruf sad, iaitu as-safir. Kita kena baca dia dengan sedikit siolan. Dan seperti mana saya cakap tadi, guru saya cakap, kalau kita nak baca huruf sad, lagi elok kita kena baca dia dengan siolan yang tajam. Okey, siolan yang tajam. Okey, baik. Okey. Kita baca terjemahan dia. Dan menyebut-nyebut dengan lidah dan hatinya akan nama Tuhannya serta mengerjakan sembahyang dengan khusyuk. Okey, mengerjakan sembahyang dengan khusyuk. Ayat yang ke-16. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Baik. Tuan-tuan dan puan, dekat sini ada satu perkara yang saya nak sentuh kepada tuan-puan, iaitu tu'thiru. Okey, tu'thiru, hamzah yang mati. Okey, hamzah yang mati. Kadang-kadang tuan-puan, kita terbaca huruf hamzah yang mati ni dengan huruf ain. Macam mana cara bacaan dia yang salah ini? Tu'thiru. Okey, tu'thiru. Jadi itu adalah salah satu cara bacaan yang kurang tepat. Okey, tu'thiru kurang tepat. Bacaan yang paling tepat ialah tu'thiru. Okey, tu'thiru. Okey, kemudian yang kedua, huruf sa dekat sini. Kita kena baca dia dengan keluarkan lidah. Sa, tu'thiruna, tu'thiruna. Okey, baik. Kemudian tu'thirunal haya. Ha dekat sini. Okey. Huruf ha sama juga kita kena pedaskan hak tersebut. Pedaskan hak tersebut ya. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Okey, baik. Alright. Okey, pada perkataan dunia tuan-puan, dekat sini, perasan tak pada huruf nun mati ini ada tanda mati. Okey, ada tanda mati dekat huruf nun ini. Okey. Jadi bacaan dia kita kena baca dengan jelas. Walaupun tuan-puan, walaupun selepasnya huruf ya. Walaupun selepasnya huruf ya. Sebab apa? Kalau kita ikut kepada kaedah asal, hukum tajwid, kalau nun mati bertemu dengan huruf ya, hukumnya ialah idgham ma'al gunnah ataupun idgham bil gunnah. Tapi dalam perkataan ini, walaupun huruf nun mati itu bertemu dengan huruf ya, maka bacaan dia tetap jelas. Kenapa? Kerana ini adalah satu-satunya perkataan yang kalau nun mati bertemu dengan ya, kita tak payah dengar. Okey. Ini saya ulang sekali lagi. Asalnya huruf nun mati apabila bertemu dengan huruf ya, maka dia akan menghasilkan dengung. Contohnya may yakhsha tadi tu kan? May yakhsha. Tetapi dalam perkataan ini ad-dunya, satu-satunya perkataan yang apabila nun mati bertemu dengan huruf ya, kita tak payah dengung. Okey? Ini adalah satu-satunya perkataan ad-dunya. Okey? Kita tak boleh baca ad-dunya. Tak boleh macam tu. Kita kena baca dia dengan ad-dunya macam tu sahaja. Okey? Jadi ingat, kalau kita jumpa ad-dunya, jangan pula kita nun mati bertemu ya, kita kena dengung ad-dunya. Tak boleh. Bukan macam tu cara bacaan dia. Cara bacaan untuk perkataan ini, kita baca dia dengan jelas. Ad-dunya macam tu. Okey? Baik, kita baca sekali lagi. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Baik, tu ayat yang ke-16. Baik, kita tengok. Kita tengok terjemahan dia. Tetapi kebanyakan kamu tidak melakukan yang demikian. Bahkan kamu utamakan kehidupan dunia. Kan? Kehidupan dunia. Okey. Ayat atas tadi sebelum ni ceritakan pasal orang yang soleh, orang yang mana dia mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara macam mana? Dengan cara yang menyebut-nyebut Allah Subhanahu Wa Taala, menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, kan, ya Razzaq, ya Tawwab, contohnya kan.
fasalla, dan juga mengerjakan sembahyang dengan khusyuk. Tetapi tuan-tuan dan puan, kebanyakan daripada kamu lalai. Kebanyakan daripada kamu mengutamakan kehidupan dunia. Bila mana dah masuk azan, masih lagi melambat-lambatkan solat. Fawailul lil musallin allazina hum an solatihim sahun. Orang yang lalai daripada solatnya. Ini adalah salah satu golongan orang-orang yang mengutamakan kehidupan dunia, iaitu mereka yang melambat-lambatkan solat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Okey, baik, kita baca sekali lagi ayat ini. Wal akhiratu khairun wa abqa. Sekali lagi. Wal akhiratu khairun wa abqa. Baik. Tuan-tuan dan puan, kha dekat sini ada dua kha dekat sini. Sama juga kita kena hati-hati tuan-tuan bila mana kita baca huruf kha ini, kita kena baca dia dengan betul-betul makhraj hurufnya. Wal akhiratu khairun wa abqa. Baik. Kemudian pada perkataan khairun, pada perkataan khairun, kita kena baca dia dengan khairun. Sekali lagi, khairun, bukan khairun. Bukan khairun, bukan macam tu ya. Walaupun ada setengah tuan-puan yang mungkin belajar dekat overseas, belajar dekat Mesir ke, belajar dekat negara-negara Arab. Biasanya kalau Pak Arab ini dia akan cakap khair, khair, khair. Macam tu je. Okay? Tetapi dalam pembacaan yang fushah yang betul, tak boleh baca khairun. Khairun macam tu salah. Okay? Kurang tepat bacaan tersebut. Dan macam mana cara bacaan yang betul? Cara bacaannya ialah khairun. Okay? Bacaan dia ialah khairun. Okay, baik. Kemudian yang ketiga, seterusnya pada tanwin tuan-puan dekat sini. Okay, tanwin. Okay, satu lagi formula tuan-puan saya nak tunjukkan kepada tuan-puan. Tanwin, okay, tanwin. Kalau tanwin itu 99, jadi kita kena baca dia dengan dengung. Kalau 69, kita kena baca dia dengan jelas. Alright. Jadi tuan-puan, dekat sini kita kena baca dengung ataupun jelas. Kalau dia 99, jadi kita kena baca dia dengan dengung. Okay, sebab dia 99. Okey, baik. Tadi internet terputus ya. Okey, baik. Kita sambung terus insya-Allah sampai habis. Inna hadha la fi suhufil ula. Baik, nun dekat sini tuan-puan sabdu. Okey, kita kena baca dengan wajibul gunnah. Jadi kita kena baca dengan dengung dua harakat. Hadha, zal dekat sini kita kena baca dengan keluarkan lidah. Lafissu. Okey, lafissu dekat sini tuan-puan. Sama juga huruf sad kita kena baca dengan as-safir. Jadi seolah-olahnya kita baca dengan siulan sedikit, lebih tajam, lebih bagus. Lafissuhufil ula. Okey, baik. Kita baca terjemahan dia. Sesungguhnya keterangan-keterangan yang dinyatakan ini ada disebutkan di dalam kitab-kitab yang terdahulu. Okey, kita baca ayat terakhir. Suhufi Ibrahim wa Musa. Sekali lagi. Suhufi Ibrahim wa Musa. Baik. Rasanya tak ada apa-apa hukum tajuk dekat sini yang kita nak sentuh. Okay. Semuanya mudah saja insya-Allah. Kita baca sahaja terjemahan terakhir ini, iaitu kitab-kitab Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Baik tuan-puan, alhamdulillah dah tamat dah insya-Allah pengajian kita pada malam ini. Harapnya tuan-puan ada penambahbaikan yang tuan-puan dapat dalam kelas kita pada malam ini insya-Allah, dan apa-apa yang baik itu tuan-puan kita amalkan sama-sama insya-Allah, dan apa yang kurang itu tuan-puan saya mohon maaf, saya selaku hamba banyak sangat kesilapan dan juga kekurangan daripada diri saya sendiri. Dan insya-Allah tuan-puan, kalau ada rezeki lagi kita akan berjumpa lagi, dan kita tutup dengan doa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik tuan-puan, selamat berpuasa. InsyaAllah niatkan puasa sama-sama, dan kita tutup majlis kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik tuan-puan, terima kasih kepada semua kerana menyertai kita pada malam ini, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.